Tuan-puan, ada satu kes, ya. Sepasang suami isteri, ni kes lama, selesai dah bicara tuan-puan. Sepasang suami isteri dikatakan sebagai loving couple, kerja dekat tempat yang sama. Ya, loving couple lah, sweet couple lah, caring and sharing and loving, macam-macam lah. Orang lain tengok sebab dia kerja tempat yang sama. Ya, tapi siapa sangka tuan-puan, akhirnya berlaku ujian kepada mereka. Si suami rasa nak marah pada isteri. Isteri ni tengah mandi tuan-puan sekalian. Faham orang tengah mandi kan? Bukan dengar sangat orang bercakap kat luar apa dia. Ya, jadi bila buka pintu tu tak tahulah, tengok bertanya ke apa. Suami ni dah terlampau marah. Bila air dekat dengan dapur, suami ni ambil pisau dapur. Ya, tikam habis-habisan dengan segala kekuatan yang ada pada seorang laki-laki. Jadi dalam banyak-banyak tikaman, ada tikaman yang pergi kepada paru-paru, pada anggota, pada dalam badan, tubuh badan. Perkara ini disaksikan oleh anak-anak kecil. Si suami nampak darah membuak-buak, tengah marah, tinggalkan isteri. Isteri ni mati sebab pendarahan yang tidak berhenti. Suami tadi tuan-puan sekalian tak tahu apa yang dia rasa, bawa kereta. Ini bukan cerita rekaan ya, ataupun saya mimpi malam tadi, tak. Ini kes mahkamah. Ya, dulu pernah menggemparkan cerita ni dalam surat khabar. Tak tahulah korang Taman Samudra tak baca surat khabar. Ya, suami tu keluar daripada rumah tuan-puan. Ustazah, kenapa ingat sangat cerita ni? Sebab rasa macam syok dengan cerita ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, naik kereta tuan-puan, aksiden melanggar dengan lori Petronas. Tapi dia tak mati, dia tak meninggal. Dia masuk ICU tempoh yang lama. Bila dia dah boleh berjalan pakai tongkat, dia masuk dibicarakan. Dan Ustaz tak tahu, tak mengikuti pula hasil daripada perbicaraan tu. Tapi kalau tak silap Ustazah, dia dilepaskan setelah mana ya, dapat kalau tak silap dia dilepaskan sebab diterima pakai halusinasi tu. Tapi wallahualam, itu Ustaz tak tahu keputusan dia. Ini ingat-ingat lupa cerita lama, tapi berbekas ke hati tuan-puan. Ya, anak murid yang Ustaz kenal dekat satu sekolah terpaksa melalui beberapa sesi kaunseling kerana trauma yang terlampau teruk bila ayah bunuh mak depan dia. Dia tukang heret, budak sekolah rendah, tarik adik nak selamatkan sebab ayah ni bukan bunuh mak je. Dah bunuh mak, ayah ni nampak anak, ayah ni nak tarik anak sekali. Berlaku di Johor tuan-puan sekalian. Ya, anak tu alhamdulillah sekarang dah jadi penghafaz Quran. Tapi macam mana persekitaran ni, sistem sokongan ni nak bantu hilangkan trauma anak tu. Sebab dia tengok keganasan depan mata dia. Tuan-tuan, jangan main-main dengan nafsu amarah. Ya, dia keadaan yang digambarkan, nanti kita akan tengok satu persatu. Bila sebut nafsu amarah ni tuan-puan sekalian, dia boleh pergi sampai kepada tahap kerakusan, kebinatangan ataupun binatang buas. Macam mana binatang buat? Dia sudah tidak ada nilai kemanusiaan lagi. Tapi percayalah, benda itu bukan datang dengan tiba-tiba, tetapi kerana kelalaian kita dalam sektor pendidikan diri kita sendiri dan juga sesiapa yang menjadi tanggungan yang sepatutnya kita didik. Bila diri manusia ni tak menerima didikan tuan-puan sekalian, ya, tidak dimasukkan, tidak ditarbiah. Tarbiah tu banyak. Tarbiah imaniyah, ya, tarbiah ruhiyah kan, tarbiah roh, jasad, fizikal, mental. Kalau semua tu tak diisi, maka kita khawatir muslimin muslimat sekalian, dia akan bawa kepada nilai-nilai ataupun keadaan sifat-sifat kebinatangan tadi. Antara sebab dia kenapa kita biarkan hidup kita di bawah pengaruh, dulu biasa orang sebut ayat ni, di bawah pengaruh alkohol. Ya, kalau jumpa dalam surat khabar, oh dia di bawah pengaruh alkohol, kita pun kata teruknya, memang teruklah ya. Tapi ada satu lagi ya, ayat yang kita kena ingat juga, di bawah pengaruh setan. Jadi kalau di bawah pengaruh alkohol ni mungkin ada alat boleh sukat, ya, tengok air kencing ke, cek darah ke, ya. Tapi kita jangan lupa di sana ada juga yang disebut sebagai, ya, di bawah pengaruh syaitan.
Ustazah akan bacakan beberapa potongan ayat yang mudah-mudahan tuan-puan boleh catat. Ayat ni penting ya untuk kita selalu tadabbur, selalu jadi renungan supaya kita terjauh ya dan tidak mendekati jalan-jalan yang boleh menyebabkan kita terjebak keadaan nafsu kita ini kepada nafsu ammarah. Yang pertama, muslimin muslimat sekalian, ialah ayat 53 surah Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sebelum ustazah berikan maksud ayat tu, kadang-kadang ya tuan-puan sekalian, kita selalu rasa terhindar daripada nafsu amarah. Kita rasa macam tak adalah, tu jahat sangat tu. Ya, kita rasa kita ni antara mutmainnah dengan lawamah. Itu kita kita tabrir diri kita tu secantik itulah. Jadi kalau dengan lawamah, tu orang lain. Ya, itu penyangak tu. Ya, tu orang jahat tu. Tapi tuan-puan tengok Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Allah, Nabi Yusuf yang Masya Allah tuan-puan, kalau kita tadabbur surah Yusuf, ya Allah, ya, lembutnya hati, sabarnya Nabi Yusuf ni tuan-puan sekalian. Tapi apa Nabi Yusuf kata? Dan aku tidak menyatakan diriku bebas daripada kesalahan. Kerana sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kat sini kita boleh faham satu perkara. Apa dia? Jangan mudah terpedaya. Ya, kadang-kadang kita ni selalu rasa lebih baik. Tapi sebenarnya tipu daya nafsu dan syaitan tu sangat halus. Sebab tu kena elakkan macam yang Nabi Yusuf sebut, aku tidak menyatakan diriku bebas daripada kesalahan. Muslimin muslimat, baru pagi tadi ustazah tadabbur surah Sad dekat satu masjid. Cerita pasal Nabi Ayub alaihissalam. Ada dua orang datang, dua orang yang dikenali oleh Nabi Ayub, berborak-borak, dua orang. Nabi Ayub sakit kurang lebih 18 tahun. Ya, sakit kulit yang teruk. Tapi tidak sampai kepada cerita-cerita Israeliat yang mengatakan sampai bernanah, menjijikkan, tidak. Ya, kita tolak cerita-cerita yang seperti itu. Tapi ya, Nabi Ayub sakit kulit 18 tahun kurang lebih. Dua orang temannya bercakap sesama sendiri, dua orang teman. Salah seorang cakap macam ni. Dia kata apa? Rasanya Ayub ni ada buat, ini cakap teman ya, tak sebut Nabi ke apa ya. Rasanya Ayub ni ada buat dosa besar ni. Tengok ya. Rasanya Ayub ni ada buat dosa besar ni. Sebab itu tengoklah, 18 tahun Allah tak sembuhkan dia. Lama Allah tak sembuh, dia ada buat dosa besar tu. Korang pun rasa macam mana kalau orang cakap kat kita macam tu? Kita pun kadang ada kat cakap kat orang macam tu. Ya, kita nampak apa-apa je, tu balasan tu. Lebih kurang macam tu lah ya. Jadi itu memang macam perangai manusia juga lah. Nampak orang kena macam-macam, dia pun cakap lah ya, balasan lah apa. Jadi teman yang dengar tu tuan-puan sekalian, sebelum tu dia tanya, bila orang tu kata dia tu ada buat dosa besar, ya, teman dia tanya, kenapa kau cakap macam tu? Tengoklah, berbelah-belah tahun tak sembuh-sembuh, ada tu dosa besar. Teman yang dengar ni tuan-puan telah pergi jumpa, ngadu dengan Nabi Ayub. Pergi jumpa. Tengok macam mana respon Nabi Ayub alaihissalam. Sebelum kita tengok respon Nabi Ayub, cuba bayang kalau orang datang kat kita, kita tengah sakit. Lepas kita beritahu ada satu grup WhatsApp bincang pasal kita. Dia kata apa? Ustazah tu ada buat dosa besar tu. Datang orang sampaikan kat ustazah, ya Allah, rasa menggelegak dengar tuan-puan. Ya, mau nanti kita kata tak apa, nanti Allah balas kat dia. Dia nanti Allah pindah penyakit ni kat dia. Tu kalau hati busuk kita lah. Tapi subhanallah,
Nabi Ayub, ya, tidak mudah-mudah menafikan seolah-olah aku mana ada buat dosa, aku mana ada buat dosa besar. Sebaliknya apa Nabi Ayub jawab, tuan-puan sekalian? Nabi Ayub kata, la adri bima taqul, aku tak faham sangat apa yang kau cakap, tetapi Allah itu maha mengetahui. Mungkin ada dulu, terus Nabi Ayub mencari-cari, kok ada salah, kok ada silap. Mungkin ada dulu dua orang bergaduh, kata Nabi Ayub. Ya, dua orang tu bergaduh, jadi aku pun terlibat juga dengan masalah dua orang tu. Ya, tapi kedua orang tu telah bersumpah menyebut nama Allah. Jadi aku ni pula telah adalah macam menghakimilah antara keduanya itu. Tapi bila aku balik tu, ya, aku bertaubat, beristighfar kepada Allah. Sebab aku takut sangat nama Allah digunakan dalam sumpah yang tidak benar. Jumpa kat Nabi Ayub, nak cari juga apa dia. Ya, mungkin aku juga bersalah. Ya, mungkin aku juga pernah buat tak betul. Ya, mungkin aku juga pernah buat silap. Bukan mengatakan, aku ni orang baik, aku ni tak pernah buat silap. Jangan cakap macam tu. Tak ada, tuan-puan. Kita boleh belajar daripada kisah-kisah Nabi seumpama ini. Tengok, mereka tidak mudah-mudah mengambil satu sikap seolah-olah macam benar-benar bebas daripada syaitan, daripada dosa. Sebaliknya satu sikap yang menunjukkan jiwa yang tenang, jiwa yang sentiasa nak dibaiki, memperbaiki diri, memperbaiki jiwa. Tengok macam mana Nabi Yusuf alaihissalam dalam apa yang Nabi Yusuf jawab, sebut dan disebut dalam Quran, dan apa yang telah maknanya respon Nabi Ayub terhadap satu dakwaan bahawa sakit ini macam berkait dengan dosa besar yang beliau lakukan. Padahal beliau tidak lakukan dosa besar, tuan-puan. Ya, kita sama-sama tahu apa yang berlaku pada Nabi Ayub alaihissalam itu meninggikan lagi darjat Nabi Ayub alaihissalam. Tapi Nabi Ayub tak cakap pun ayat macam tu. Ya, dia kata kamu ni ada buat dosa. Lalu Nabi Ayub pun jawab, ni contoh. Lalu Nabi Ayub pun jawab, ini bukan soal dosa, sebenarnya Allah nak angkat darjat aku. Tak, Nabi Ayub tak jawab macam tu. Kita mungkin jawab macam tu. Ya, orang kata ni banyak dosa ni. Mana tahu banyak dosa Allah nak angkat darjat lah, kita katakan. Kita tu nak nafi tu. Padahal, tuan-puan, kalau kita ada hati yang mulia, jiwa yang tenang, kita akur. Sepanjang kita hidup ni, muslimin muslimat, ini adalah masa untuk mendidik diri. Kita tak pernah berhenti nak membaiki diri kita. Kita tak tahu, tuan-puan, dalam diam jangan sampai benih-benih amarah itu dah mula semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Ini yang boleh kita fahami daripada surah Yusuf ayat 53.